Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh murid-murid. Hari ini kita akan belajar adab makan dan minum bersama Ustazah Huda. Sebelum kita memulakan pembelajaran, Ustazah akan menceritakan satu kisah. Kisah ini mengenai Aiman. Aiman merupakan seorang kanak-kanak yang baik dan ceria. Pada suatu hari, Aiman bermain bola keranjang di padang. Selepas bermain, Aiman terus mengambil kek di dalam peti sejuk kerana kelaparan. Aiman makan kek itu dalam keadaan berdiri dan tanpa membasuh tangan. Pada keesokan harinya, pada pagi itu, Aiman sakit perut dan beberapa kali muntah. Disebabkan bunyi dentuman yang kuat, kakak Aiman terus berlari ke bilik Aiman. Rupanya, Aiman sudah pingsan dalam biliknya. Aiman dimasukkan ke hospital kerana mengalami syirik-pirik yang teruk. Tamat. Berdasarkan video tadi, apakah sebab Aiman sakit? Ustazah, Aiman tidak membasuh tangan dan guna tangan kiri. Betul, Aziz. Sebenarnya, Aiman tidak mengamalkan adab makan dan minum dengan betul. Ustazah, macam mana hendak amalkan adab makan dan minum dengan betul? Jom, mari Ustazah ajarkan. Adab makan dan minum ada 3. Yang pertama, adab sebelum, adab semasa dan adab selepas makan dan minum. Yang pertama, kita akan mempelajari adab sebelum makan dan minum. Pertama, M untuk membasuh tangan sehingga bersih. Kenapa kita perlu basuh tangan murid-murid? Kerana di sekeliling kita penuh sangat kuman. Dalam tangan kita pun ada kuman. Oleh itu, kita kenalah membasuh tangan kita setiap kali makan atau minum. Macam mana nak basuh tangan dengan bersih, Ustazah? Macam ni. Sama ada kita gunakan air biasa ataupun dengan lebih baik kita gunakan sabun untuk memastikan kuman tiada di tangan kita. Dengan penjagaan membasuh tangan setiap kali makan atau minum, insya-Allah badan kita akan terhindar daripada kuman dan bakteria-bakteria yang berbahaya. Jadi, kita boleh bermain setiap hari. D untuk duduk dengan tertib. Macam mana cara duduk dengan tertib mengikut Rasulullah SAW? Yang pertama, kita perlu tegap dan tidak bersandar. Hal ini kerana untuk memudahkan makanan turun dan dihadamkan dengan sempurna. Dengan itu, kita tak akan ada masalah pencernaan seperti sakit perut dan sebagainya. Ketiga ialah B untuk basmalah. Membaca basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat ialah D. D akronim untuk doa. Jadinya, sebelum kita makan, kita kena membaca doa sebelum makan. Apakah doa sebelum makan? Okey, murid-murid semua boleh tanda tangan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkatilah rezeki kami dan jauhi kami daripada azab neraka. Jom murid-murid kita ingat balik adab-adab sebelum makan. Adab sebelum makan dan minum. Yang pertama, membasuh tangan sehingga bersih. Yang kedua, duduk dengan tertib. Yang ketiga, membaca basmalah. Yang keempat, membaca doa makan. Okey, murid-murid semua dah faham adab sebelum makan dan minum. Jadi, mari kita pergi kepada adab semasa makan dan minum. Okey, yang pertama untuk adab semasa makan dan minum, kita mesti menggunakan tangan kanan. Okey, semua angkat tangan kanan. Yang kedua ialah M. M iaitu mengambil makanan yang paling hampir dengan kita lebih dahulu. Bukan makanan yang disukai, daripada meniup makanan ataupun minuman yang panas. Kenapa kita tidak boleh meniup makanan dan minuman yang panas? Kerana hembusan nafas kita mengandungi karbon dioksida, iaitu satu gas ataupun udara yang tidak diperlukan oleh badan. Dan jika kita mengambil makanan ataupun makan makanan yang mengandungi karbon dioksida, kesihatan kita akan terjejas. Ialah E. E untuk elakkan. Elakkan apa, murid-murid? Elakkan daripada berbual perkara yang tidak baik semasa makan dan minum. 5 ialah T. T untuk tidak. Tidak apa, murid-murid? Tidak membazir. Yang keenam juga T. T untuk tidak. Tidak mencela makanan. Murid-murid, mencela makanan apabila kita bercakap perkara buruk tentang makanan yang kita tidak sukai. Contohnya, sayur lagi tak sukalah. Masingnya makanan ni. Apa Rasulullah buat jika terdapat makanan yang Rasulullah tidak suka atau Rasulullah tidak berselera untuk makan? Rasulullah akan mendiamkan diri dan akan meninggalkan makanan tersebut tanpa bercakap apa-apa. T. T untuk terlupa. Jadinya, apa yang terlupa tu? Jika kita terlupa membaca doa makan, kita bolehlah membaca Bismillahi awlahu wa akhiruhu. Ustazah ulang. Bismillahi awlahu wa akhiruhu. Jom murid-murid kita ingat balik adab semasa makan dan minum. Sekali. Pada semasa makan, gunakan tangan kanan. Mengambil makanan yang paling hampir. Elakkan meniup makanan atau minuman yang panas.
tidak mencela. Makanan jika tidak suka, jika terlupa, baca doa, bacalah Bismillah, Allahu akhiruhu. Adab makan paling terakhir iaitu adab selepas makan dan minum. Yang pertama, untuk akronimnya ialah P. Kita perlulah membasuh tangan. Okey, yang kedua, akronimnya ialah D, iaitu membaca doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Segala puji bagi Allah yang memberi kami makan dan minum dan jadikanlah kami dalam kalangan orang Islam. Nak tahu tak apa itu kepentingan adab makan dan minum? Kalau nak tahu, jom. Okey murid-murid, semua dah tahu kan tentang adab makan dan minum. Jadi, jom kita uji minda kita. Okey, baiklah murid-murid. Alhamdulillah, hari ini kita telah selesai belajar adab makan dan minum. Jadi, mari kita semua sama-sama amalkan adab makan dan minum mengikut sunnah Rasulullah SAW agar kita mendapat pahala dan juga keberkatan di dunia dan di akhirat. Selain itu, kesihatan kita juga terjaga.